Tanggal 22 April setiap tahun merupakan sambutan Hari Bumi Sedunia adalah yang bertujuan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap pemeliharaan alam sekitar. Dan juga sempena bulan Ramadan ini, kita ingin menekankan bahawa pemeliharaan alam sekitar juga merupakan sebahagian daripada ibadah. Jadi untuk kita berbicara dengan lebih lanjut berkenaan perkara ini, saya perkenalkan terlebih dahulu tetamu bersama kita pada hari ini iaitu Dr. Muhammad Istajib Mokhtar, pensyarah kanan bidang sosio perundangan Islam dan kelestarian alam sekitar Universiti Malaya. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Doktor, topik kita pada hari ini cukup menarik berkenaan pemeliharaan alam sekitar dan juga mungkin untuk permulaan ini Doktor boleh memberikan penjelasan berkenaan pemeliharaan alam sekitar ini dari perspektif Islam. Okey, baiklah, sebenarnya topik alam sekitar menurut Islam ni mungkin kurang popular lah sebenarnya. Kurang popular sebab mungkin tidak ada huraian secara khusus topik alam sekitar dalam pengajian Islam. Namun sebenarnya tidaklah menafikan bahawa Islam ni sangat menekankan aspek memelihara alam sekitar. Kita boleh lihat contohlah kalau masa saya buat kajian dulu pergi masjid lah, contoh pergi masjid, tanya imam masjid, ada tak topik-topik kuliah berkaitan dengan alam sekitar kat masjid ni? Contoh responnya, kalaulah kami buat topik alam sekitar, siapa nak datang? Dekat surau ni kebanyakannya warga-warga emas. Mereka nak perbetulkan akidah, tambah ilmu ibadat dan sebagainya. Kata, jadi fahaman dia begitu. Tapi sebenarnya dalam Islam, setiap cabang macam aspek tauhidnya, syariahnya, akhlaknya akan berkaitan dengan alam sekitar juga. Sebagai contoh mudah, kalau berkaitan dengan ibadat puasa lah, contohnya sekarang kita berpuasa, Islam menganjurkan untuk tidak membazirkan makanan. Pembaziran adalah asas penting juga untuk mengelakkan pembaziran adalah asas penting dalam Islam sebagai cara memupuk melindungi alam sekitar juga. Jadi setiap topik, contoh kalau aspek kasih sayang terhadap haiwan tidak diceritakan dalam mana-mana topik khusus, tapi di bawah topik kasih sayang. Kasih sayang bukan kepada sesama manusia saja, tapi juga kasih sayang terhadap haiwan. Barulah macam, sebenarnya setiap topik itu dalam ibadat pun ada. Contoh dalam ibadat lah, mengambil wuduk. Mengambil wuduk, topiknya topik kesucian. Tapi mungkin tak sebut alam sekitar. Tapi bila cerita tentang kesucian, tentang larangan pembaziran air, jangan cemarkan air, itu juga asas-asas memelihara air. Betul. Jadi topik-topik alam sekitar ini dia tidak berada secara khusus, tapi ada dalam setiap topik dalam pengajian dalam ajaran Islam. Satu pengenalan yang cukup menarik sekali daripada doktor, dan kita sedia maklum doktor, setiap ciptaan Allah ini mempunyai peranan dan fungsi tertentu ini, dan kita sebagai hamba-Nya dan juga makhluk yang berada di muka bumi ini, kita mempunyai peranan masing-masing. Kita saling melengkapi antara satu sama lain. Mungkin doktor boleh memberi penjelasan manusia sebagai khalifah, sebagai hamba Allah dalam kita menjaga kelestarian pemeliharaan alam sekitar ini. Peranannya. Jadi sebenarnya semua kita kena berperanan lah. Kita kena berperanan sebabnya pertama memang kita sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi. Betul. Jadi kita ada satu konsep mengimarahkan bumi, menghidupkan bumi, dan bumi ini juga adalah masjid. Kenapa dia dipanggil masjid? Kerana bumi ini sepatutnya bersih. Seperti mana masjid, tempat beribadat. Jadi tanggungjawab kita sebagai hamba adalah untuk beribadat. Kalau bumi ini sudah tercemar, maksudnya kita telah mencemarkan masjid. Jadi adalah tanggungjawab kita untuk menjaga kesucian bumi ini. Jadi sebagai khalifah, kita bukan saja berpegang pada aspek khalifah lah. Bila sebut pasal khalifah, kita ada amanah yang kita kena pikul. Dan sebagai khalifah, amanah kita pikul ni adalah menjaga bumi ini. Bumi ini satu je. Jadi satu lagi, bila ada khalifah, bila kaitkan dengan amanah, kaitkan dengan ibadat. Sebab ibadat pun adalah tanggungjawab kita sebagai hamba. Jadi inilah yang akan menghubungkan tanggungjawab kita kepada Allah, sesama manusia, dan kepada alam. Jadi kalaulah kita tak laksanakan tanggungjawab ini, dan ataupun sebab tu saya nak cakap
sehingga ke titik akhir pun nanti. Contoh ada satu hadis mengatakan kalaulah nak berlaku kiamat nanti, apa yang kita lakukan? Kalau ada benih di tangan kita, tanam. Betapa pentingnya kena berbakti kepada bumi sampai saat akhir. Jadi itulah besarnya tanggungjawab sampai di saat akhir di bumi nanti pun kita kena berbakti kepada bumi. Oh, indahnya perumpamaan itu tadi. Bagaimana pula doktor dari segi situasinya? Ada yang secara wenang-wenangnya membuang sisa kimia, sisa sampah sarap ke dalam sungai. Sebab kita sedia maklum sungai sebagai sumber minuman kita, dan juga kita lihat ada pembangunan yang tak terancang menyebabkan flora dan fauna hilang habitatnya. Jadi dalam situasi ini doktor, mungkin doktor boleh jelaskan bagaimana pentingnya pembangunan secara lestari ataupun SDG ini doktor. Apa yang saya boleh katakan adalah sebenarnya punca-punca masalah semua ini aktiviti pembangunan ke, penyelesaian sisa kimia ke, itu kita katakan sebagai satu aktiviti manusia lah. Yeah. So jadi aktiviti-aktiviti manusia ini kita boleh, bila kita tanya apa punca, kenapa pencemaran aktiviti manusia ini, kenapa berlaku, orang akan kata undang-undang lemah. Orang akan cakap, oh teknologi dah ketinggalan zaman. Sepatutnya kita ada teknologi yang lebih canggih untuk memelihara sekitar. Tapi akhirnya nanti kita akan sedar bahawa semua punca masalah ini balik kepada etika manusia itu sendiri. Jadi bila puncanya etika manusia itu sendiri, penyelesaian dia mestilah kepada pemurnian etika manusia itu balik. Jadi bila nak kaitkan dengan SDG ini, sebenarnya kita dapat lihat SDG ini dah lama juga memperkenalkan sustainable development agak lama. Tapi kenapa agaknya sampai sekarang masih belum mencapai kelestarian yang sebenar. Jadi persoalan dia agak banyak. Jadi apabila kita lihat balik, mungkin sustainable development ni sangat bagus, tapi fokus dia mungkin kepada aspek fizikal dan material. Tapi hakikat sebenar untuk memelihara alam sekitar seperti yang saya cakapkan tadi, puncanya akhirnya berbalik kepada etika. Dan aspek yang perlu diseimbangkan di sini adalah bukan sekadar fizikal dan material, tapi perlu diseimbangkan juga sustainable, kelestarian itu juga adalah dari aspek spiritual dan etika. Barulah aspek dalaman, aspek luaran bila digabungkan baru lebih lestari. Bercakap berkenaan kelestarian ni doktor, bagaimana kita nak kaitkan dari segi situasi semasa penguatkuasaan undang-undang negara kita terhadap kelestarian, terhadap aspek penjagaan alam sekitar ini, dan juga aspek pendidikan secara formal dan tidak formal doktor, untuk kita memastikan masyarakat kita cakna peka terhadap alam sekitar ini. Kalau kita nak bandingkan dari dulu sampai sekarang, memang saya boleh katakan perubahan tu sangat positif lah. Sangat positif daripada dulu sampai sekarang. Memang dua pendekatan yang terbaik untuk memberi kesedaran kepada masyarakat adalah satu, pendidikan, kedua, perundangan. Kenapa pendidikan? Pendidikan ni cara dia lembut sedikit. Kita didik daripada awal, bagi kesedaran. Pendidikan pun pendidikan untuk yang muda, pendidikan untuk yang dewasa. Jadi ini untuk memberikan kesedaran lah. Kesedaran itu penting lah. Itu yang saya kata, kesedaran itu untuk aspek spiritual, dari segi etikanya. Dan bila dah degil sikit, barulah kita masuk yang lebih tegas pada perundangan. Bila perundangan tu kita akan kuasakan, jatuhkan hukuman dan sebagainya. Dan banyak sangat undang-undang yang sudah Malaysia ni boleh saya katakan sebagai negara yang patuhlah kepada polisi antarabangsa berkaitan alam sekitar, kerana setahu saya semua polisi alam sekitar di dunia kita ratify. Satu undang-undang di Malaysia ni antaranya banyak jugalah. Setakat yang saya dapat kenal pasti lebih 50 dah. Wow. Lebih 50 dah undang-undang yang berkaitan dengan alam sekitar. Jadi dari pendidikan formal tak formal, sebab di sekolah pun mungkin tidak ada satu spesifik topik alam sekitar, tapi dalam subjek ada diselitkan geografi ke, pendidikan etika ke, moral, semua itu ada diselitkan aspek alam sekitar, tapi mungkin tidak menyeluruh. Namun kadang-kadang pendidikan alam sekitar ni perlu lebih kepada bukan sahaja sekadar formal, tapi seperti mana yang Nawaz cakap tadi, tidak formal. Saya selalu gunakan istilah indoor, outdoor lah, dalam kelas dengan luar kelas. Sebab tu kadang-kadang bila saya ajar etika alam sekitar kepada pelajar, bila kita sebut teori-teori etika ni, yang pelajar ngantuk. Jadi bawa dia sendiri
pergi ke sungai, kutip sampah betul-betul direct. Kau rasakan sendiri, inilah pencemaran-pencemaran yang datang dari kamu sendiri. Kita ni tak boleh nak nafikan, walaupun kata sungai itu di sungai penjuru Selangor, kita di universiti tak terlibat. Sebenarnya sungai itu akhirnya sampai ke sana juga. Betul. Baru mereka sedar tengok, tak sangka kita jumpa tilam dekat dalam sungai ini. Tak sangka kita jumpa mesin basuh dekat dalam sungai ini. Akhirnya bertantan sampah pelajar dapat kutip. Jadi kesedaran itu dapat datang direct. Itu kelebihan pendidikan form indoor, outdoor. Ini pendidikan, and then bila yang kalaulah untuk pencemaran-pencemaran yang lebih besar, yang lebih memberi impak kepada masyarakat dan negara, itu ambil tindakan undang-undang lah. Dan undang-undang kita pun, denda pun semakin ditingkatkan. Semakin ditingkatkan. Jadi, denda yang meningkat ini saya rasa lebih baik untuk memberikan orang gerun sedikitlah. Ya, itulah antara keseimbangan antara kedua-duanya, aspek pendidikan dan juga aspek perundangan. Baik doktor, tak lama lagi kita akan menyambut Hari Bumi Sedunia pada tanggal 22 April 2021. Mungkin doktor boleh jelaskan secara signifikannya sambutan ini dan bagaimana para penonton, masyarakat Malaysia secara keseluruhannya boleh menyambut Hari Bumi Sedunia ini secara norma baharu ini. Kita semua sepatutnya meraihkanlah Hari Bumi ini, dan yang lebih penting sebenarnya kita bukanlah sambut Hari Bumi pada Hari Bumi sahaja. Betul. Okey, ini adalah untuk pupuk kesedaran yang bahawa memelihara bumi ini sangat penting. Jadi semua kita sebenarnya boleh mainkan peranan dengan amat mudah. Nak bagi sumbangan untuk memelihara alam sekitar ni sangat mudah. Daripada bangun pagi sampai tidur balik, kita boleh melakukan aktiviti-aktiviti yang memelihara alam sekitar. Bangun pagi, kalau gosok gigi itu jangan biarkan air mengalir tanpa tak digunakan. Masa mana lampu nak keluar pergi pejabat, kalau dah tak gunakan boleh tutup saja. Sebenarnya kalau nak pergi kerja, kalau boleh guna public transport, guna public transport. Jadi sebenarnya banyak sangat perkara-perkara yang mudah yang boleh kita gerakkan, yang tak kisahlah norma baharu ke tak norma baharu pun, dia tidak pun begitu berat untuk dilaksanakan. Okey, kadang-kadang benda tu kecil tapi sumbangannya besar. Contohlah malam-malam nak tengok TV. TV, tapi saya tertidur. Last TV tengok kita. Dah berlaku pembaziran kat situ. Jadi akhirnya tu saya kata, akhirnya nanti semua masalah ni sebenarnya berbalik kepada etika kita lah. Seperti mana dalam Quran pun cakap, kerosakan di bumi, di laut dan di darat semua berpunca daripada tangan-tangan manusia juga akhirnya. Baik, penjelasan yang cukup panjang lebar dan juga saya kira mendalam untuk kita memberi pemahaman kepada penonton Selamat Pagi Malaysia. Jadi apa yang saya ingin petik daripada pernyataan doktor tadi ialah sekecil-kecil tindakan kita akan memberi impak yang cukup besar kepada alam sekitar kita. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Muhammad Istajib Mokhtar, pensyarah kanan bidang sosio perundangan Islam dan kelestarian alam sekitar Universiti Malaya, atas perkongsian kerana sudi bersama kami pada hari ini. Terima kasih sekali lagi doktor.